Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Tiada yang alim melainkan Allah. Kita apa pun tak tahu melainkan Allah ajar. Dan lepas tu apa yang kita tahu, kita tak boleh amal melainkan Allah bagi kita taufik untuk amal. Dan kita dapat amal, kita tak boleh amal dengan betul kecuali Allah bagi taufik, izin kita amal dengan betul. Jadi banyak perkara. Satu, belajar. Jadi kita tahu. Lepas tahu, kita kena amal. Itu semua kena taufik Allah. Nak amal pula kena amal dengan betul. Dan nak amal betul, taufik Allah juga diterima. Tapi Allah kena tentukan law, undang-undang tu lah. Allah tak terima bila amal tak betul. Allah tak izin bila kita tak mahu nak amal. Kita tak ada keinginan. Satu, kita tahu kita tak ada keinginan. Kita tak ada keinginan untuk amal, Allah tak bagilah. Macam Yazid, dia tahu dia tak ada keinginan. Kenapa dia tak ada keinginan? Sebab dia takut apa orang kata. Consequences. Dia tak amal sebab apa? Dia takut. Bila dia takut apa orang kata, dia berdosa, syirik. Allah tak bagi orang syirik ni beramal. Kenapa? Takut dengan orang. Orang tak bersedekah, tak belanja jalan Allah sebab dia takutlah miskin. Dia tak mau keluar perang zaman Nabi tu, takut mati. So ini semua syirik, membuatkan Allah tak bagi taufik orang ni amal apa dia tahu. Jadi orang yang syirik ni, Allah tak bagi faham Quran. Macam mana dia tak bagi faham Quran? Macam Rashidi ni. Kenapa Rashidi tak boleh faham Quran? Allah tak bagi faham. Kenapa Allah tak bagi faham? Syirik. Allah suka ke orang syirik? Suka ke tidak? Paling tak suka lah. Semua dosa Allah bilang, kalau kau minta aku ampun. Mudah-mudahan ada mana. Tapi syirik kau. Tapi tentulah orang yang beramal buruk sebab syirik. Dia biasalah kan. Kalau orang buat dosa, syirik lah. Jadi berkait je lah. Kalau syirik, buat dosa. Allah kenapa buat dosa? Allah tak izin kita buat baik. Allah tak bagi taufik untuk kita amal apa kita tahu. Betul tak? Kita boleh tahu lah. Ini Allah tak kira syirik ke tak syirik, kita boleh tahu. Macam ada profesor wanita, perempuan, orang Jerman. Dia mahu menghafal Quran. Dia hafal Quran. Dia mahu hafal hadis. Allah bagi dia hadis. Dia mahu hafal tafsir Jalalain. Dia hafal. Dia buku fiqh. Semua dia hafal. Sebab dia mahu. Untuk apa? Untuk dia mengajar. Tapi dia tak diberi taufik untuk amal. Yang penting tu amal tu. Bukan tahu. Jadi tahu ni boleh diberi pada semua orang yang ingin tahu. Nah, Allah bagi dia tahu.
Tapi untuk amal apa dia tahu, ni Allah tak bagi. Orang syirik Allah tak bagi. Orang kafir tu orang syirik lah. Apa sebab orang panggil dia kafir? Sufyan sebab dia mengucap. Kita panggil dia orang Islam. Tapi dia kat mulut je. Dalam hati dia tak ada. Dia memang sengaja mengucap untuk tipu orang. Maka dia tak dipanggil orang Islam. Dari segi hakikat lah. Hakikat di sisi Allah dia bukan orang Islam. Dia orang kafir. Tapi kita panggil dia orang Islam lah. Sebab kita tak tahu hati dia. Jadi orang munafikin ini, orang panggil dia Islam. Jadi kalau orang panggil kita Islam, kita jangan puas hati. Orang dah panggil saya Islam semua, saya puas hati. Tapi kalau Allah kata kita orang kafir, itulah yang betul tu. Tapi kita sangat suka orang kata je. Makcik yang kafir tu, yang profesor tu, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal tafsir jalan lain. Dia otak apa nama? Tak, otak yang menangkapnya tu. Fotografiknya otak. Einstein, Isaac Newton, itu semua boleh hafal Quran tu kalau dia nak lah. Tapi Rashidi tak nak, dia tak hafal lah. Tapi bukan makna Rashidi hafal Quran dia dah jadi ulama. Tapi orang panggil ulama Rashidi, Syekh Al-Fadil Rashidi, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir jalan lain. Lepas tu Rashidi pakai pula jubah. Hanya untuk dipanggil ulama. Macam Rashidi sekarang, untuk dipanggil orang dakwah. Itu saja yang kita mahu. Itulah sebab kita bila syirik ni, kita tak mahu Allah suka kita. Buat apa kita kata Allah suka kita? Saya tak percaya Allah tu. Saya mahu orang suka saya. Orang panggil saya ulama. Orang panggil saya hafiz. Saya takut dekat orang. Macam Yazid. Dia takut kat mak mentua dia. Dia takut dekat bini dia. Dia takut kat orang sebelah dia. Dia takut kat... Semua orang takut lah. Jadi bila kita takut, maka kita sukalah kalau orang panggil kita. Kita tak kisah kita boleh amal ke tidak, asal boleh orang panggil. Jadi kita hafal aja lah. Dan kita mengucap. Jadi orang panggil lah kita ulama. Al-Fadilah, Damat Barkatahu. Dapatlah kita panggilan. Tapi boleh tak kita masuk syurga? Kita tak boleh dapat masuk syurga sebab Allah tahu kita bukan orang Islam. Macam makcik profesor tu, dia semua hafal Quran. Orang tu cakap kat dia, heran dia. Dia tak ada agama, dia kata. Walaupun ada cross dekat dada dia, tapi mak saya bagi kat saya. Mak saya Kristian dia. Orang Jerman lah. Tapi saya tak ada agama. Kenapa tak masuk Islam? Belum ada taufik. Dia tahu pula tu. Dia tahu. Sebab itu saya tahu macam Rashidi. Apa guna tahu tu? Kau tahu Quran tu pun, kau tahu baca lah. Faham kau tak boleh. Yang makcik ni hafal Quran, hafal hadis, tafsir, semua dia tahu. Tapi dia tak boleh amal. Sebab dia mensyirik. Syirik pada Allah. Allah sangat tak suka. Jadi orang yang Allah tak suka, tentu tak dibagi oleh Allah amal. Sebab yang penting bagi Allah bukan tahu. Tapi pada Rashidi dengan Yazid, yang penting tahu. Sebab supaya dipanggil orang. Ulama, sepanggil orang dakwah, sepanggil orang tahu dia. Dan dengan itu dia dapat dunia lah. Dunia apa? Dimuliakan, dapat itu, dapat ini. Dapat dikahwinkan dengan banyak wanita sebab dikenal alim.
ulama. Tapi Allah kata dia kafir. Dia masuk neraka. Oh. Jadi apa orang kata ni tak boleh buat kita masuk syurga. Benar. Semua orang kata kita ulama. Saiful Fadilah, Sahibul Fadilah. Kita tak boleh masuk syurga. Jadi jangan kita risau apa orang kata. Macam Yazid. Untuk apa risau apa orang kata? Bodoh. Orang tak boleh buat kita masuk syurga, boleh? Boleh. Orang panggil kita menjadi, Hmm. orang panggil kita apa ni, ulama besar. Orang panggil kita Syekhul Hadis. Syekhul Hadis, orang boleh hafal hadis, panggillah Syekhul Hadis. Sebab dia mengucap. Tapi mengucap tu setakat mengucap aja. Kalimah tu tak masuk dalam hati. Dia mengucap lah. Orang Islam yang hafal Quran, hafal hadis, tak boleh dipanggil sebenarnya Syekhul Hadis. Orang boleh dipanggil Syekhul Hadis ni, dia bukan tahu je, menghafal je. Dia amal hadis. Amal Quran. Macam sahabat berjalan ni, itulah Quran berjalan. Maksudnya dia orang ni tahu dan amal. Allah beri taufik. Jadi sekarang kita tak diberi taufik untuk amal sebab syirik, sebab berdosa. Tak ada dosa lain lah melainkan syirik. Macam Rashidi ni. Apa Rashidi syirik? Syirik pada apa? Syirik macam-macam dia ada. Mempersekutukan Allah dengan duit dia, dengan kerja. Yazid dengan isteri. Semua syirik. Jadi ini syirik ni lah nak dikeluarkan daripada hati. Jadi satu orang yang mengucap kalimah tidak bermakna dia tak ada syirik lagi. Oh, dia dah mengucap kalimah, Beriman. dah beriman. Jadi bila orang Arab Badui tu mengucap, kami, dia bagi tahu ke orang, kami orang beriman. Allah turun ayat bagi tahu kamu belum beriman, kamu masuk Islam baru. Iaitu orang Arab Badui yang betul-betul nak Islam tu, bukan menafikinnya. Yang menafikin dia bukan nak masuk Islam, dia mengucap je. Yang ni nak masuk Islam, dia dah mengucap macam kamu semua lah. Tapi kalimah tu belum masuk lagi. Jadi Allah bagi tahu dia, jangan bagi tahu kamu beriman. Tengok. Ini tak ada orang mentafsir. Ada pula, ada tak ustaz-ustaz ceramah ni? Pernah tak ayat ni dia bagi? Tak pernah dengar saya. Saya tak pernah dengar. Jadi Allah bagi tahu, jangan kata kamu beriman, because percakapan tu salah. Cakap tu salah, jangan cakap salah lah. Beritahu kat Nabi lah. Saya bagi tahu kat dia. Jangan cakap kamu beriman, jangan cakap kamu orang dakwah. Macam Rashidi cakap, saya orang dakwah. Turun masa zaman Nabi. Jangan cakap kamu orang dakwah, kamu belum buat dakwah. Macam itu kamu mengucap, kamu cakap orang beriman, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Kerana kalimah iman itu belum masuk ke hati kamu. Baru dia cakap kalimah. Jadi ini menunjukkan jelas iman dengan mengucap kalimah ni beza tuan. Hanya mengucap kalimah belum masa orang beriman, tapi kita orang Islam ingat kita sudah beriman. Ayat ni kita tak faham pun. Kita tak faham, kita baca pun kita buat tafsir salah. Ayat tu jelas menunjukkan orang mengucap sahaja, dia tak masuk dalam hati, dia belum beriman. Dan dia tak boleh bagi tahu dia beriman. Beriman bila kalimah tu masuk dah. Bila dia dah masuk ke tahap yang Allah mahu tinggi, amal dia jadi betul. Maka dia dikenal sebagai orang beriman dan beramal soleh. Ini orang tak tahu. Amal dia jadi soleh. Lepas tu Ustaz cakap banyak amal soleh. Bulan puasa ni buat banyak amal soleh. Maksudnya banyak mengaji, banyak berzikir, banyak Quran. Kalau Quran mengaji itu diterima, baru dia amal soleh.
Itu tak faham. Asal mengaji, asal berzikir, asal pergi masjid, amal soleh. Mengaji, bersemayang, ini amal. Belum saleh lagi. Faham tak? Ini ada orang terang kamu macam ni. Pernah kamu dengar? Ada. Amal ada kamu buat. Azri amal buat. Rashidi amal buat tapi tak soleh. Tak soleh ni, amal soleh ni susah nak diterjemah bahasa Melayu. Tapi dalam ringkasnya amal yang betul. Amal yang baik. Good deeds. Amal baik, banyak orang cakap amal baik. Ini amal baik. Tapi bila tak diterima oleh Allah, dia tak amal baik. Tapi kita kata dia banyak buat amal baik. Orang kafir kan, banyak buat amal baik. Kita panggil itu amal baik. Sebenarnya amal tu tak baik. Amal tak diterima kan. Allah SWT bagi orang kafir ni, dia buat banyak sedekah kan. Filantropis. Banyak artis-artis, selebritis Hollywood tu. Dan orang-orang kaya dipanggil filantropis, dermawan. Tapi dia orang punya niat bukan nak sukakan. Tentu sekali tidak. Tapi nak dapat nama lah. Jadi dia buat baik tu untuk dapat nama, untuk dikenal. Jadi Allah balas dia di dunia. Jadi mereka tambah kaya. Mereka dermawan lagi, tambah kaya lagi. Bill Gates. Siapa lagi orang kaya? Banyak orang kaya dermawan. Dan biasanya yang kaya-kaya ni, Bill Gates, Warren Buffett, banyak bagi duit. Bukan RM1 dua, 100 bilion. Allah balas dia di dunia tuan. Begitu juga orang Islam yang belum beriman, amal tak soleh, bersedekah. Cina tu kata, saya jadi kaya ni, saya banyak bagi duit kat mak saya. Dia orang kafir Cina tu. Kita hari ni sebut Cina je mesti kafir, tak semestinya. Ada juga orang kafir, orang Cina, orang Islam. Tapi tak banyak lah. Tapi kerana terlalu banyak Cina kafir, sebut Cina je mesti kafir. Kan ni Abid Liu tu, dia Cina. Siapa lagi? Ridwan T. Dah jadi Melayu dah Ridwan T. Lebih Melayu dia orang Melayu. Tapi banyak orang Cina tak mau Islam. Tak mau masuk Islam. Sebab Cina mau duit aja. Sehingga kan dia punya tahun baru Cina, dia ucapan dia bukan semoga selamat, bahagia, sejahtera. Tak ada, tahun ni akan datang. Semoga kamu jadi banyak duit, supaya kamu dapat banyak duit, supaya kamu kaya. Kong Hi Pacai. Betapa nak duitnya Cina tu, dan nak sangat kaya. Jadi Cina ucapan tahun baru dia pun bukan orang lain selamat, semoga bahagia, sejahtera. Kita orang Melayu, walaupun tak Islam lah katakan, itulah ucapan kita. Orang India yang bukan Islam, apa ucapannya? Dia tak ucap siapa pun, Hindu pun. Ada dia ucap satu sama lain masa lepas balik. Dia tak ada cakap apa, happy lepas balik. Dia ni langsung tak ada. Cina ada juga doa supaya jadi kaya. Kan? Melayu semoga bahagia, sejahtera. Yang bagus Melayu tu lah. India, Hindu, selamat hari Deepavali. Tak ada makna langsung. Dia kaya pun tak nak, bahagia pun tak nak, apa pun tak nak. Hai, teruk. Bila dah masuk Islam baru dia tahulah. Semoga bahagia, selamat. Jadi
Jadi Tuan Yang Mulia, begitu sangat dia nak dunia, duit. Sangat ucapan tahun barunya, hari-harinya. Kalau jumpa orang, kita tanya apa khabar. Kita tahu apa khabar, baik, sihat. Dia dah makan ke? Cina. Kalau jumpa ucapan dia, dah makan. Kalau tak makan tu, mana tak ada duit lah. Sudah makan? Sudah. Ada duit. Kalau belum makan, tak ada duit. Jadi itu semua nak duit. Kenapa nak duit? Kerana percaya. Duit bagi faedah. Kenapa nak kaya? Percaya. Kaya bagi faedah. Kenapa nak itu, nak ini semua? Sebab percaya. Jadi manusia, dia tak nak Allah. Dia nak dunia. Dia nak benda. Macam Sufyan. Sufyan nak apa? Nak duit banyak. Nak apa dia cakap? Duit banyak. Nak duit banyak. Kenapa? Kenapa Sufyan nak duit banyak? Beli apa yang saya nak. Boleh saya dapat beli siapa saya nak. Mana dia bagi faedah. Betul ke Sufyan tu percaya dia tu? Yang banyak duit, dia boleh dapat beli apa dia nak. Betul tak percaya dia tu? Pada ilmu kamu. Tapi bukan ilmu macam mana? Kamu pun percaya juga. Kan? Percaya Sufyan tu, apa kamu nak? Banyak duit. Kerana dia percaya duit tu bagi faedah. Faedah dia dengan duit banyak boleh beli barang. Jadi sekarang ni percaya Sufyan tu dan percaya kamu semua ni betul ke salah? Kamu jawab betul lah. Kenapa pula kamu tak? Kamu tentu rasa betul. Takkan kamu nak buat salah pula? Kan? Kamu rasa percaya banyak duit dapat banyak barang tu betul. Tapi salah. Yang bagi tahu kamu salah siapa? Orang yang tahulah, orang alim. Allah beritahu. Mana? Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu. Jadi yang betulnya bukan yang kita tahu. Yang kita bagi tahu dan kawan kita bagi tahu. Yang betulnya yang Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu dan orang Allah ni yang bagi tahu kamu. Bahawa percaya yang duit tu banyak sebab dia boleh beli barang banyak. Salah percaya tu. Mana boleh salah? Tengok, aku banyak duit. Ini boleh beli, itu boleh beli. Kita buruk satu kabaru. Sabti dulu dia duit kurang, sekarang banyak duit, dia banyak kereta baru. Aku mana ada? Duit sebab kita ingat duit sebab tak ada. Kita tak kata sebab Allah tak bagi saya. Kita kata sebab duit ni. Sebab kita percaya duit yang bagi, bukan Allah bagi. So untuk apa kita nak Allah pula? Ada sebab kita nak Allah. Kita kata mulut aja Allah yang memberi, maha memberi, apa saja Allah beri. Mulut aja. Hati duit bagi. Sebab itu Cina semua, semoga kamu kaya dan banyak duit tahun baru. Dia tak ada semua selamat, bahagia pun tak ada. Bila jumpa dah makan. Kenapa? Sebab dia yakin yang salah. Orang kafir kan, kalau Cina kafir. Kalau orang Islam, dia dah mengucap, tapi dalam hati masih kafir. Percaya yang sama je macam Cina. Taklah berapa banyak macam Cina tu. Tapi percaya juga, sama dengan Cina tu. Mau duit banyak je. Macam Sufyan tadi saya tanya. Apa dia nak? Dia nak duit banyak. Dia boleh cakap dengan saya, dia nak Allah. Tapi itu dia tipu. Dia cakap yang benar sekarang. Betul tak? Tapi yang benar untuk dia tu adalah salah di sisi Allah. Pada dia benar dah. Betul tak Sufyan? Kalau Sufyan bukan nak duit banyak, takkan dia kerja 12 malam sampai 4 pagi. Ada shift dia 8 pagi, 8 malam. Ada shift dia sampai 12 jam. Ada 4 petang sampai 12 malam. Ada orang nak kerja macam tu kalau tak nak duit. Cari kerja lain lah kan. Malas aku. Baru ni bulan puasa, dia tak dapat tarawih.
Sebab kerja 3 petang, 12 malam. Tarawih tak boleh. Dia tak kisah tarawih tak boleh ke apa ke tak boleh ke. Yang dia mau apa? Duit banyak. Jadi orang Sufyan ni, nama je Sufyan. Kalimah suruh ucap, tapi dengan orang kafir dia sama. Ada. Jadi dia mengucap. Dia buat gas cakap kalimah banyak, kan? Tapi dia belum masuk ke tahap yang Allah mahu lah. Dia masuk sikit lah. Kejap masuk, kejap keluar, kan? Pendi bila dia tak ada bersama kita, bersama bini dia, ikut bini dia, apa saya bini dia cakap, dia ikut. Sebab dia percaya bini dia tu bagi faedah pada dia. Bekerja kan macam Yazid je. Suruh Pendi cerai bini dia, tak nak dia. Macam mana Yazid dia nak cerai bini. Kalau saya suruh, nak, cakaplah tak nak. Nah, tak nak. Kenapa dia tak nak? Dia percaya bini bagi faedah. Pertama yang bawah tu, bagi dia yang bawah tu, dia bila lagi nak dapat orang. Bukan senang nak dapat bini. Banyak duit kena keluar. Rashidi 15,000 serba satu. 15,000 bukan serba satu. Mula dia minta 15,000 serba satu. Kemudian tukar 15,000 fakat. Fakat ni itu je. Tak masuk cincin apa semua tu. 15,000. Jadi itu pun bukan duit dia. Duit mak dia jual tanah. Sampai jual tanah nak kahwin, bayangkan. Nah, sekarang tanah juga mak dia tinggalkan. Rashidi apa dia bagi kat mak dia? Sekarang mak dah mati, apa dia bagi? Rashidi? Amal tak diterima, semayang tak diterima, doa tak diterima, nak bagi apa kat mak dia? Kalau diterima boleh bagi lah. Ini tak diterima macam Yazid, bapak meninggal. Bapak dia banyak buat baik kat dia. Sekarang bapak dah meninggal, apa Yazid boleh bagi? Dah tahu tak ada apa. Kenapa tak boleh bagi? Amal tak diterima. Kenapa amal tak diterima? Iman tak sampai tahap yang mana amal boleh diterima. Nak diterima amal ni kena soleh. Itu orang tak faham. Oh, semoga diterima. Semoga je boleh lah cakap semoga. Banyak amal soleh. Ustaz kata, banyak amal soleh. Soleh ke amal itu sekarang? Sekarang ni amal dia tak soleh. Dia kena buat usaha supaya buat soleh dulu, baru banyak amal. Ni Yazid banyak amal yang tak soleh. Satu rakaat dia semayang pun tak diterima setakat ni, sampai hari ni. Kecuali dia bila semayang dengan saya. Sebab saya semayang diterima, orang yang ikut saya pun diterima. Kalau saya pergi haji, semua haji orang diterima. Kalau saya pergi haji dan umrah, yang berjemaah dengan saya lah. Haji tu jemaah semua. Saya pun jemaah je. Haji tu satu semua. Kalau saya pergi haji, Allah terima haji saya, semua orang punya haji terima. Sebab semayang saya Allah terima. Baru amal saya tu nama amal soleh. Amal kamu tak dinama soleh sebab tak diterima, mana boleh soleh. Soleh nak jadi soleh, iman kena tinggi. Macam dengan izin Allah iman saya. Kamu ada macam iman saya? Datuk, saya suruh kamu ceraikan bini supaya dapat iman kuat, kamu tak mau. Aku suruh kamu pindah sini, tinggalkan Melaka, kamu tak mau. Datuk, boleh saya buat kamu punya iman tinggi. Guru tu boleh buat iman tinggi. Nabi SAW tak boleh bagi iman pada sahabat dia. Orang kata Nabi mengajar iman. Dia bukan mengajar iman, dia mengajar cara macam mana nak dapat iman. Kalau tak ikut, dapat iman kuat. Kalau tak ikut, mana nak dapat? Hari ni saya puas mengajar cara nak dapat iman. Sufyan tak nak ikut, Yazid tak nak ikut.
Samad tak nak ikut, melainkan terpaksa. Jadi macam mana boleh dapat iman kuat? Boleh ke kita injectkan dia? Tak boleh. Tak ada siapa boleh bagi iman, tak ada siapa boleh bagi nasi, tak ada siapa boleh bagi duit. Kalau kita cakap Allah, iman Allah boleh bagi. Iman Allah bagi. Duit aku bagi, mana boleh. Cakap macam tu, macam kita Tuhan duit. Allah Tuhan iman. Macam orang kata baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Tak boleh. Buruk baik dari Allah. Duit ke, apa ke, semua Allah bagi. Ada ke selain Allah boleh bagi duit? Ada? Ada ke Samad? Tapi Ahmad mulut cakap tak ada. Percaya. Tapi percaya kerja bagi duit. Betul tak? Sekarang kalau cakap bapak bagi duit sama? Tak. Mak? Tak. Kerja? Ya. Allah bagi duit? Tak. Mana siapa nampak Allah bagi duit? Kau nampak? Dia orang kata. Jadi beriman ni percaya kepada yang tak nampak. Baru namanya beriman. The unseen. Yang batas luar daripada penglihatan kita ni. Beyond the perception of human. Perception ni penglihatan. Menjangkau jauh. Percaya dengan yang tak nampak. Sebab itu Allah bagi tahu. Orang bertakwa ni, orang beriman dengan yang gaib. Itu Allah, beriman dengan Allah, gaib tu. Tidak aku turunkan Quran ni melainkan bagi orang yang takwa, orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi sekarang ni kita tak beriman gaib, siapa bagi duit? Kerja. Untuk dapat duit banyak kerja. Macam Pendi percaya kerja, apa kerja dia boleh buat? Bawa Grab, itu aja boleh kerja. Jadi profesor tak boleh, jadi doktor tak boleh. Boleh Pendi jadi doktor. Kalau dia ada ijazah, agak nak buka je dia kira, tapi semua tak ada. Apa kerja boleh buat? Bawa Grab. Asyik-asyik bawa Grab. Sufian apa kerja dia boleh dapat? Dulu ambil kursus engineering kat Amerika. Tak lulus, habiskan duit negara je. Apa pun tak ada, sekarang marketing. Tak apa nama? Telemarketing. Telemarketing untuk syarikat jual barang melalui internet. Itulah kerja Sufian boleh buat. So, dia tak ada kerja lain. Tapi dia percaya kerja bagi duit. Nah, orang yang dapat duit, macam anak saya bongsu tu, dia tak nak kerja. Untuk apa dia kerja? Dia cakap, nak duit abang bagi. Internet nak tambah RM10 sehari. Kejap ini semua minta. Tak ada siapa lagi nak minta kat dia. Anak-anak semua lain kerja. Dia je tinggal, baiklah aku minta. Buat apa aku kerja? Alhamdulillah lah dia perempuan. Kalau lelaki siap. Macam Hanzalah. Sampai ketua minta habis. Tak jadi budak tu. Nak kahwin dan tak boleh punya. Ada orang anak yang mak dia sayang sangat kan. Apa nak bagi dia tak nak kerja sangat. Kejap je berhenti. Kejap lagi berhenti. Itu apa kerja? Macam As'ad. Anak Arsyad. Tahu apa kerja? Tapi bagus juga dia tak kerja. Dapat jaga mak dia yang sakit. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang hari ni kerja sebab dia percaya kerja bagi duit. Halo. Kalau dia dapat duit tanpa kerja, dia nak buat apa dapat duit? Nak kerja. Jadi kita punya yakin macam rosak. Kerja bagi duit. Dengan duit dapat banyak barang. Dengan barang, apa dapat Sufian? Dengan barang banyak? Hati senang. Ataupun namanya bahagia. Sufian bercakap benar. Apa dalam hati dia? Dia tak cakap salah. Dia cuba cakap benar sebab saya akan marah dia kalau cakap salah. Kan? Macam ya Sufian, macam apa ni Samad, dia akan cakap betul tapi dia cakap betul tapi dalam hati dia bukan. Dia ni sekiranya orang yang banyak tahu, amal tak ada. Tahu semua. Kenapa kau kerja Samad? Kerana perintah Allah ni. Kenapa kau kerja? Kerana perintah Allah.
Kenapa kau nak dapat duit? Sebab nak sedekah, dia kata. Semua betul. Sedekah, belanja jalan Allah, semua itu betul. Tapi itu dalam mulut dia, hati dia tak. Jadi tuan yang mulia, inilah orang kata bezanya orang masuk Islam ucap kalimah saja dengan orang beriman beramal soleh. Jadi makcik yang hafal tu semua tadi, dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Boleh hafal lah. Hafal boleh, semua boleh, faham tak boleh. Amal tak boleh. Jadi kalau makcik tu mengucap kalimah, orang semua panggil dia ulama. Tapi dia bukan ulama. Orang je panggil. Sebab dia ucap tu pun belum masuk lagi ke hati dia. Dan apa yang dia tahu pun dia tak boleh amal. Macam banyakkan kita lah. Menghafal Quran, menghafal itu semua. Belajar agama pula, belajar menghafal. Hafal semua ke alim lah. Tapi bukan tafsir alim banyak menghafal. Alim ni orang takut. Orang tahu apa Allah mahu. Ulama, orang yang beramal dengan apa yang dia tahu. Yang perintah Allah. Dan dia cinta dengan Allah. Sehingga takut langgar perintah Allah. Gosh.